A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 97. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan pada malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan siri-siri pentarbiyahan diri, pengisian jiwa, dan mudah-mudahan Allah memberkati, meridai sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang berbahagia Imam Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, tok guru, hadirin dan hadirin, hadirat tak ada. Sidang penonton ada hadirat juga, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah mendorongkan pada kita malam ini untuk mendapat manfaat. Dan kita doakan juga perkumpulan kita pada malam ini dan malam-malam yang seterusnya dinaungi oleh para malaikat dan dibukakan jalan kepada kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi malam ni kita berkesempatan untuk berkongsi beberapa perkara, dan tajuk malam ni berkaitan dengan manfaat kepada orang. Apa ayat Quran yang dibacakan tadi daripada surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Sesiapa yang beramal soleh dari laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan ia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka
dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Masya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memotivasikan diri kita. Kita sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mana kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan amal-amal, perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak lain dan tak bukan, apa Allah Taala akan bagi? Allah Taala bagi kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan tak dilupakan juga, bila mana kita buat perkara baik ni, Allah Taala bagi juga di dunia ni. Macam-macam pemberian yang Allah Taala akan bagi. Sebab kat sini Allah Taala sebut, kami akan membalas kepada mereka-mereka ni, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang melaksanakan amal soleh, buat benda yang baik, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala sebut akan diberikan kepada mereka ni pahala. Pahala yang macam mana? Lebih daripada apa yang kita buat. Contoh, kalau kita baca Quran, satu pahala, satu huruf dapat 10 pahala. Kemungkinan Allah Ta'ala akan tambah lagi. Mungkin jadi 20, mungkin jadi 30. Dengan sebab keikhlasan kita untuk mencapai, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis Nabi SAW yang dibacakan pada awal tadi adalah sebaik-baik manusia. Adakah kita tergolong dalam kalangan sebaik-baik ni? Siapa yang disebutkan oleh Nabi SAW ni? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Ni sebaik-baik manusia ni. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Sebaik-baik manusia. Buat apa? Memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat yang macam mana? Masya Allah, macam-macam. Senyum adalah merupakan suatu sedekah. Manfaat tak? Manfaat. Tak mana manfaat dia? Sama ada dari sudut hati seseorang tersebut bahagia bila mana terima senyuman daripada rakan sahabat, daripada ahli keluarga, ahli masyarakat, dapat senyuman, dia akan dapat suatu motivasi, suatu kegembiraan, dan akan dapat kebaikan untuk diri dia. Sebab bila kita senyum kat saudara kita, senyum, maka dia akan dapat satu nikmat yang merupakan bila mana kita dapat sedekah, kita dapat pemberian. Kalau kita dapat satu pemberian, nah duit RM200, apa yang kita akan rasa? Kita akan rasa seronok. Begitulah sama kepada manusia yang menerima senyuman. Dia akan dapat perkara tadi, seronok. Senyumnya macam mana pula? Senyum, dia ada senyum di bawah dan ada dia senyum dua-dua sekali. Dia ada otot-otot dia. Dan bahagian mulut, dia ada bahagian mata, dan bahagian pipi. Dia ada otot-otot kat sini yang merangsang kepada untuk kita senyum. Jadi kalau efek kepada bawah je, mulut je, senyum gitu je, mata dia tak efek, dia belum sempurna kesenyuman dia. Kalau lepas ni nak senyum, senyum semua sekali. Mulut nampak senyum dengan matanya, dia akan jadi sepek sikit. Dan kalau senyum, mata tegak gitu, betul ke dia ni kan? Tak ikhlas nampak. Jadi senyum tu biar ada orang nampak kita, Allah tenang bila kau ni senyum.
Seronok. Itu adalah salah satu manfaat yang kita boleh bagi kepada orang. Nampak, Masya Allah. Banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sungguh kalau kita boleh dapat rebut pahala. Dan manfaat ni antaranya senyum tadi. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Ini manfaat yang kita akan dapat setelah mana kita mati. Kita pergi yang setelah mati dulu. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Ini Nabi SAW sebut daripada riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmizi dan Abu Daud. Bila mati seseorang anak Adam, maka terputus daripada amalannya. Ni bagi orang yang mati, dah habis, tak ada amalan dah. Tetapi ada 3 amalan yang akan berterusan. Dia akan dapat saham walaupun dia dah mati. Ada 3 benda yang dia akan dapat. Tapi syarat dia buatlah benda ni. Yang pertama, sedekah jariah. Bagi sedekah, bagi sumbangan, bagi wakaf. Yang mana sumbangan tadi, sedekah tadi, hasil daripada usaha kita memberi perkara tadi ni, sama ada sumbangan ke, wakaf ke, apa-apa saja, yang perkara tadi ini, dia mengalir. Dia dibuat, dia diguna pakai, dia di macam-macam lah. Hasil daripada usaha dia untuk memberi sumbangan tadi. Contoh, kalau dia letak dalam tabung masjid, untuk apa? Untuk sumbangan beli kapet. Sumbangan kipas. Ni Masjid Yusuf ada untuk mohon sumbangan. Bolehlah kepada siapa yang nak bagi sumbangan. Sumbangan tadi ni kalau kita bagi, jadi siap masjid tu dapat sediakan dengan hasil daripada kutipan tadi, sumbangan tadi, wakaf yang kita bagi pula. Jadi selama mana kipas tu duk pusing, memberi keselesaan kepada ahli masjid tersebut, memberi kesejukan yang nyaman, maka pahala yang kita dapat, yang kita bagi tadi ini dengan hasil sumbangan kita tadi ini mengalir. Berapa ramai yang duduk bawah masjid tadi dapat udara yang seronok. Dalam masa yang sama mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hasil daripada sumbangan tadi ni duk mengalir ni, belakang ni. Dapat naik, kita nampak kalau contoh. Dan pahala-pahala setiap seorang ni
Kalau contoh macam game, buat satu perkara keluar duit ni, ting 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 ting, macam tu juga kita kalau contoh. Kan, buat pahala, baca Quran naik lagi 10, 10, 10. Dengan jumlah-jumlah yang dapat tadi ni, Allah izin dapat kat kita juga dengan hasil sumbangan yang kita bagi pada awal tadi. Masya-Allah. Selagi mana kipas tu duduk hidup, duduk menyala, dan masih lagi ada orang yang beramal di bawah kipas angin tadi ni, Masya Allah, selagi itulah pahala akan kita dapat. Allahu Akbar. Kapet pula sama juga kita duk guna, dapat lagi pahala. Masya Allah. Itu baru sumbangan kita kepada masjid. Apa lagi? Kita bantu orang. Bantu orang yang menghadapi kesusahan. Bagi sedekah dia, bagi sumbangan kat dia. Dan lepas tu dia akan dapat kesenangan, akan dapat keselesaan, bersyukur pada Allah SWT. Kita yang duk bagi sumbangan ni, Masya Allah, akan dapat pahala tadi. Mungkin dengan sebab kita bagi tadi ni, dia ada anak, dia terima duit yang dibagi, yang kita bagi tadi ni ramai-ramai, dia beli makan, dia beli pakaian, dia beli peralatan untuk belajar dan sebagainya. Budak tadi ni bagus, cemerlang pula. Masya Allah, pahala berterusan lagi kepada kita yang menyalurkan sumbangan tadi. Ada satu cerita. Cerita Hasan Al-Basri. Dia ada anak murid yang ramai. Jadi ulama dulu ni, dia belajar, dia mengajar dan dia terus praktikkan. Jadi ada satu hari tu, mereka kumpul. Hasan Basri ni panggil semua anak-anak murid dah, jom. Kita hari ni ada ke satu tempat untuk kita salurkan sumbangan. Bagi keperluan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kumpul. Dalam tengok ramai-ramai tu dia nampak, ada seorang tak ada ni. Ada seorang anak murid dia tak ada. Jadi dia tanya pada anak murid dia yang lain, mana si fulan bin si fulan ni? Tak ingat nama, nak kena cari jenuh sikit. Jadi anak murid mereka ni, Imam Hasan Al-Basri ni, anak murid dia beritahu kata, seorang ni dia duduk ada kat masjid tengah beriktikaf. Oh, kalau macam tu kena pergi panggil. Kena pergi panggil. Ustaz kena tengok juga. Payah nak cari waktu-waktu lah ni. Tak apalah. Jadi beritahu Hasan Basri sebut kata, kita nak memenuhi keperluan kepada orang, kepada masyarakat ni, pahala dia lebih baik daripada yang sedang beriktikaf tu. Jadi Hasan Basri sebut dekat anak murid yang berkumpul tadi ni, beritahu dekat sahabat kamu yang tengah beriktikaf tu, pergi panggil dia, ajak join sekali, sama-sama kita memenuhi keperluan masyarakat ataupun sahabat-sahabat kita yang memerlukan sekarang. Jadi pergi panggil lah, cerita dekat sahabat tadi ni, beritahu kata ni Imam Hasan Basri sebut sekian-sekian. Oh, apa lagi dia pun gulung sejadah, terus ikut Imam Hasan Al-Basri bersama dengan kawan-kawan dia yang lain. Sebab pahala tu banyak, melebihi daripada orang yang sedang beriktikaf di masjid. Dan orang yang keluar ni, keluar sama-sama membantu orang yang dalam kesusahan, bagi sumbangan. Dan kalau masjid mungkin dia ada dia punya kutipan-kutipan dia untuk dibagi kepada orang yang memerlukan, berah dan sebagainya. Jadi ada satu kumpulan yang pergi untuk uruskan perkara tadi. Kalau tak ada,
Tak boleh juga. Keperluan tadi ni tak sampai kepada yang memerlukan. Jadi mereka tadi ni pergi berusaha untuk memberikan sumbangan. Masya Allah, pahala mereka tadi ni lebih baik daripada yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Sebab apa? Bila mana dia memenuhi keperluan hajat sahabat dia, Masya Allah, Allah Ta'ala akan memenuhi pula keperluan dia bila mana dia memerlukan. Baik, yang tadi ni berkaitan dengan sedekah jariah. Itu kalau dia mati. Kalau dia tak mati, sentiasa dapat juga. Mati ke tak mati ke, benda tu akan sentiasa Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan amal sedekah tadi. Kalau dia mati, berterusan juga. Sama. Jadi amalan ni tak terputus. Itu sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang dia bagi kepada orang dan orang dengar. Orang beramal dengan apa yang telah disampaikan. Dan benda yang disampaikan tadi ni, dia amal, orang-orang dengar tadi dia beramal, dan pahala Allah izin akan sampai juga kepada yang memberikan manfaat ilmu yang pada peringkat awal. Masya Allah. Sentiasa mengalir. Kita bagi satu perkara. Contoh, ada satu kisah. Dalam satu kuliah. Dalam satu kuliah yang tempoh dia mungkinlah lebih kurang macam ni lah. Sejam, 45 minit. Ada seorang pakcik ni. Dia pergi ke masjid dan dia dengar kuliah tersebut. Tempoh mungkin lebih kurang dalam sejam. Jadi dia balik-balik. Sebelum dia balik tadi ni, ada ahli-ahli masjid pun tanya dia, apa yang dapat ni? Dia dapat dalam banyak-banyak. Ustaz tu beritahu, dia kata, dia dapat sikit je, dia kata. Apa dia? Kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau salah tolong betulkan. Maksudnya lebih kurang macam inilah. Ada dua perkataan, dua kalimah, yang mana bila mana disebut, sebutan itu sangat-sangat mudah untuk disebut. Tapi pahala dia dalam berat timbangan dia, Masya Allah, besar sangat, berat. Apa dia kalimah tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi dia dapat yang tu je dalam kuliah tadi. Walaupun dalam tempoh sejam, dia dapat yang tu. Jadi tak apalah. Dia dapat yang tu, dia beramal dengan perkara tadi. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dia ulang sebut, masuk kereta dia sebut, sampai ke rumah pun dia pun dia sebut lagi. Jadi keluarga dia tanya, apa ayah pergi masjid ni ayah dapat? Jadi ayah dia pun ulang benda yang sama. Kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Cerita kat anak, kat bini dia. Perkataan ini, dua perkataan ini ringan di mulut, senang untuk disebut, tapi berat sungguh timbangan dia. Pahala dia banyak. Apa dia tu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi dia cerita pula kat anak bini dia. Dia jumpa orang lain pula, dia cerita lagi benda yang sama. Dia ulang. Sampai satu ketika Allah izin berlaku kemalangan pada diri dia. Koma. Tak sedarkan diri. Tapi bila mana dicek balik, doktor pelik,
Pasal mulut dia koma ni tak ada apa lah orang kata. Tapi mulut dia dah bergerak lagi. Duk bergerak lagi. Duk kumat kamit. Sebut menatang apa, tak tahu. Jadi pergi dekat-dekat. Depa pergi dengar macam bunyi subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. InsyaAllah tuan-tuan. Sampai akhir hayat dia sebut perkara tadi ni. Dan mati dia lepas tu dengan ucapan tadi ni. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Masya-Allah. Beruntung. Ilmu yang bermanfaat tadi ni, masya-Allah, orang yang menyampaikan tadi, Allahu Akbar. Lagi bertambah-tambah gembira bila mana dia dengar perkara tadi ni. Yang disampaikan tadi ni, orang beramal dengan apa yang benda yang disampaikan. Bukan daripada dia juga. Dan malam tu dia kena bertazkirah, bagi pesanan, peringatan untuk diri dia dan juga kepada orang yang mendengar. Dan Allah izin pada malam tersebut, orang yang dengar tu beramal dengan benda yang dicakapkan. Masya-Allah. Ada sumbangan untuk diri dia. Kawan tu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun kemungkinan masya-Allah akan dapat saham tu. Nah, alahkan bertuahnya. Dan kalau kita dapat benda tadi ni. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah. Walaupun satu perkataan. Satu ayat. Ittaqullah. Jom solat. Apa lagi? Jom sedekah. Walaupun sikit, jom. Jom senyum. Orang buat, dapat pahala. Dia senyum lagi ke orang lain pula senyum pula ke orang lain. Pahala tu bertambah lagi. Sewaktu mana dia hidup, bertambah pahala dia. Sampai mati, benda tu akan sentiasa mengalir. Akan dapat kepada orang yang mula-mula yang menyampaikan tadi ni. Masya Allah. Tengok dalam hadis yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baik manusia ni dalam kalangan kamu ini yang mengaji Al-Quran. Yang mempelajari akan ilmu Al-Quran. Dan dia buat apa pula? Dia mengajak pula. Allahu Akbar. Sebab apa hadis ni dia ada dekait juga. Belajar dan juga mengajak. Mudah-mudahan orang yang belajar tadi ni dia dapat satu ilmu, disampaikan juga pada orang lain. Manfaat akan dapat sama-sama. Ni huruf apa? Huruf ba. Sebutannya macam mana? Macam ni. Orang pun akan ikut. Oh, macam ni rupanya sebut huruf ba. Sebelum ni sebut macam huruf lain. Dia betulkan. Dan dibaca pula ayat Al-Quran. Dapat pahala. Kawan tadi yang memberikan kepadanya suatu pengajaran yang baru, dia beramal dengan benda tadi, akan dapat pahala kepada dia juga. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat. Yang bila mana orang beramal, pahala akan sentiasa dapat kepada orang yang memberikan tadi. Jadi sama-sama kita dan usaha untuk dapatkan benda ni. Sedekah, sentiasa kita bersedekah. Ada sengit bagi. Tak ada buat mana, senyum je lah. Tak boleh nak sedekah kat tamu masjid, duit tak ada ni. Pergi jumpa AJK, senyum ke dia. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kok sampai juga sedekah kita. Apa-apa sajalah. Ilmu yang kita ada, kita sampaikan. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan kepada mak ayah dia. Selagi kawan tu hidup, teruskan berdoa kepada mak ayah. Kalau dia mati sekalipun, pahala yang dia dapat hasilkan anak dia yang soleh tadi ni, anak dia di atas muka bumi ni sentiasa doa kat dia. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita doa selalu kat mak ayah kita, sama ada dia hidup ke, dah mati ke, dah meninggal ke sebagainya. Pahala akan sentiasa dapat kepada mak ayah dia. Sebab dia berjaya
menjadikan anak dia tu anak yang soleh, kerana dia sentiasa mendoakan kepada mak ayah dia. Sebab dalam Quran, antara tujuan-tujuan juga, maqasid dalam Al-Quran, ada pembentukan keluarga. Ni dalam Quran ada ni, cerita pasal pembentukan keluarga. Jadi macam mana manusia yang hebat nak jadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah. Pembentukan sebuah keluarga yang baik, yang mawaddah, yang sakinah. Itulah hasil didikan yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pakai sekarang ni. Dulu, kini dan selamanya. Dan hasil daripada kita memahami Al-Quran dan tujuan-tujuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita praktik. Jadikan kita ni orang yang hebat di sisi Allah SWT, dan begitu juga ahli keluarga kita. Tujuannya apa? Sebab mudah-mudahan dengan hadis ni, anak-anak kita ni tolong doa kat kita. Mengampunkan diri kita ni daripada dosa-dosa yang telah kita buat. Sama ada secara sengaja ataupun tidak. Doa ke Allah, ya Allah ampunilah dosa mak ayahku. Sayangilah mereka seperti mana mereka sayang kepada kami waktu kami kecil dulu. Sayanglah mereka. Bagilah pada mereka ni ketenangan kehidupan, keselesaan, kemudahan, dipermudahkan segala urusan. Kita doa. Kalau kita ni anak yang soleh, beruntung mak ayah kita. Sejuk perut mak dia mengandung. Sungguh, betul tak? Dan kalau anak-anak kita ni kecil-kecil lagi, kan, pergi salam bila orang lain yang dia tak kenal, salam, dia pun salam, cium tangan, Allah seronoknya tengok, bagusnya anak kita. Dia doa pula, baca Quran pula, oi lagilah seronok. Bukan sejuk perut mak ayah, sejuk perut ayah sekali. Kan, seronok tengok. Kita nak macam tu. Jadi kita pun usaha ke arah tersebut untuk jadikan mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baiklah di sisi pandangan manusia ni, insya-Allah. Nah, 3 benda tadi. Kita usaha untuk jadikan diri kita ni akan dapat pahala tadi ni. Amalan yang kita buat tadi ni tak akan putus sampai bila-bila. Duk mengalir sampai bila-bila. InsyaAllah. Sambung lagi berkaitan dengan memberi manfaat kepada orang ni. Dalam Quran juga sebut berkaitan dengan memberikan hak kepada manusia. Dan Allah Ta'ala sebut memberikan hak kepada manusia banyak dalam Al-Quran. Kebebasan kepada berfikir. Ini hak-hak manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kebebasan untuk berfikir. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Berfikir. Bebas berfikir. Tengok apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Bebas untuk beragama. La ikraha fid din. Tak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tapi kita yang nak masuk Islam ni, janganlah buat pelik sikit. Ni tak ada paksaan kepada orang yang bukan Islam untuk masuk Islam. Bukan kita yang Islam ni keluar Islam. Itu dah lah. Mudah-mudahan kita dijauhkan
daripada benda-benda tadi ni. Sebab ada baru yang terima satu berita daripada anak murid. Dia tanya apa pandangan, macam mana nak buat. Seorang ni, kawan dia, orang yang dah menghafal Al-Quran, tapi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, musibah pada diri dia dengan berlakunya 3 kematian sekaligus. Mungkin di sana terbeban dengan masalah yang banyak, dan berita tadi ni dia duk rasa diri dia tak dimakbulkan oleh Allah SWT apa yang didoakan. Kita takut tu. Dan moga Allah Ta'ala bagikan kekuatan kepada kita ni untuk tetap sabat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu kita berlaku mana. Selalu kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Selalu kita doa. Pasal risau. Kita pun tak tahu lagu mana. Tak kena ujian yang teruk-teruk lagi. Dan apa pun kita doakanlah kepada kawan, kepada anak murid tadi ni, supaya dia kekal dalam Islam, tetap dalam Islam, dekat balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku 2-3 kali juga dengar. Student dengan student, kawan pada student dan sebagainya. Dan kita doakan mudah-mudahan kekuatan tu ada kepada kita dan juga semua sekali. Kebebasan menyuruh yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Ini hak-hak dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala peruntukkan. Bila mana sebut berkaitan dengan hak-hak manusia ni, Allah Ta'ala pesan kepada kita, maka kita pun ada tanggungjawab kita kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Dalam hadis Nabi SAW yang panjang, man nafasa an mu'minin. Nak kena buka hadis ni, tunggu jap. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang lagi, tapi kita ambil yang ni. Apa maksudnya? Sesiapa yang meringankan daripada seseorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari kiamat. Masya-Allah, kita bagi manfaat kepada kawan-kawan kita. Kita nak jadi yang terbaik ni, khairun nas. Nak jadi dalam kalangan manusia yang terbaik, kita nak jadi yang baik. Sangat-sangat baik. Jadi apa yang kita kena buat? Usaha untuk jadikan kita ni boleh bagi manfaat kepada orang lain. Antaranya, ni salah satunya, meringankan daripada kesusahan yang dihadapi oleh saudara kita, bagi mudah kepada dia, bagi dia senang. Dia nak apa, dia perlukan bantuan apa, kita bantu setakat yang kita mampu. Paling tidak kita ada usaha untuk membantu tadi. Macam mana kisah burung nak membantu Nabi Ibrahim AS daripada dibakar oleh api yang sangat hebat.
Bila mana dilihat oleh cicak, dia kata, hang buat binatang apa? Tapi dia tak cakap macam tu lah. Bukan boleh bagi faedah pun. Tak boleh padam pun. Duk ambil daripada paruh dia, ambil ayak, duk buih dekat api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Tak boleh dapat apa pun, tak boleh padam pun. Apa burung tadi sebut? Inilah usaha aku yang sedikit untuk membantu Nabi Allah. Dan mudah-mudahan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ni apa yang nak dicakap? Paling tidak aku abang kata, aku ni dah tolong dah sekadar yang aku mampu untuk bantu Nabi Allah Ibrahim AS. No, Masya Allah. Burung tadi ni, kita pun telah lagilah manusia yang ada akal hebat, yang Allah Ta'ala sempurnakan kejadian kita ni. Bertambah-tambah lagilah usaha kita untuk membantu, memberikan manfaat yang ada kepada kita ni kepada orang lain. Yang seterusnya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sesiapa yang memudahkan orang yang ada kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan juga di akhirat, di hari akhirat. Oh, habis dah masa. Kita mudahkan orang yang berada dalam kesempitan hidup, bagi sumbangan apa-apa yang patut, Allah Ta'ala akan memudahkan diri dia di dunia dan juga di hari akhirat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ni tergolong dalam kalangan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada malam ni kita usahakan untuk jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia memberi manfaat kepada orang lain. Sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit pun Allah akan tengok. Banyak telah lagi lah. Sikit pun Allah akan tengok apa yang kita buat. Dan Allah Ta'ala akan bagi kembali balik benda yang kita buat, kita laksanakan, kita usahakan membantu sahabat-sahabat kita, Allah Ta'ala akan memulangkan tadi kepada kita pula insya-Allah. Dan mudah-mudahan pesanan untuk diri yang sedang bercakap ni menjadikan kita ni insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadi Nabi SAW sebagai idola, panduan kita macam mana tindak tanduk kita dalam harian kita, perlakuan kita, itulah contoh yang terbaik untuk kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sekadar itu dulu pertemuan kita malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan lemah tu daripada diri saya sendiri. Ada soalan? Tak ada ana. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada, yang lemah daripada diri saya sendiri, kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.